Ini dikata pengarang, hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah sebutan bagi penjelasan bagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan akidah, maka sudah tentulah akidah itu terbahagi kepada yang betul dengan yang salah. Dia ada akidah batilah, ada akidah sahihah. Maka idafat akidah kepada ahli sunnah wal jamaah ini dipanggil idafat takhsis. Contohnya kita kata pen. Maka pen ini ialah umum lah. Tapi bila dia sebut pen Zaid, dia jadi khusus. Faham? Ataupun bila sebut pen nakirah, bila disebut pen Zaid, makrifah. Bila disebut ini adalah akidah, sebab dari segi bahasa, akidah ini lafaz umum. Dia merujuk kepada pendirian dan keyakinan seorang pada satu kaul. Ada orang dia percaya pada benda yang salah, maka akidah batilah. Ada orang percaya pada benda yang betul, akidah sahihah. Maka akidah itu, kalau akidah saja dia umum, tapi bila diidafatkan, maka dia jadi khusus. Akidah Mu'tazilah, maka maknanya batil lah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi faham tak? Jadi dimaksudkan, diidafatkan ni untuk mengkhususkan akidah-akidah yang akan dijelaskan dalam buku ini adalah akidah ahli as-sunnati, ahli sunnati wal jamaah. Maka masuklah kita pada perbahasan apakah yang dimaksudkan dengan ahli as-sunnah wal jamaah. Jadi keterangan ini kita ambil daripada buku Syarhul Kabir. Yang pertama, kita tengok segi bahasa dulu. Apa maksud ahli? Ahli, si fulan ni ahlullah, si fulan ni ahlu al-Quran. Apa dalam hadis itu? Dalam fadail al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'an walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Apa sebelum ayat ma'as safaratil kiramil bararah? Ahli al-Quran lah. Faham? Al-mahiru bil Quran. Oh, itu ayatnya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi bila disebut ahli-ahli al-Quran, ahli ahlullah, apa maksud dia? Ni ahli ni bukan yang Melayu punya ahli.
berkeahlian. Orang Arab guna juga. Contohnya, fulanun yata'ahhalu li hadzal amr. Si fulan layak. Itu memang makna layak, ahli. Dan menurut bahasa Melayu, yata'ahhal. Faham? Ta'hil, pengkaderan. Ta'hil ni maksudnya melahirkan ahli. Ini segi lughah. Yang memang makna ahli, tapi ahli yang dimasukkan di sini al-ashab wal mulazimuna lisyai'. Al-ashab wal mulazimuna lisyai'. Okey, habis. Yang kedua, as-sunnah. Apa maksud sunnah? Sunnah yang dimaksudkan ialah ma warada 'anir rasuli alaihi salatu wassalam min aqwalin wa af'alin wa taqrirat. Bila disebut sunnah, ahli sunnah. Sunnah tu maksudnya apa? Ma warada 'anir rasul alaihi salatu wassalam min aqwal wa af'al wa taqrirat. Kemudian jamaah tu maksudnya apa? Wal jamaah. Jamaah yang dimaksudkan hum ashabur rasuli alaihi salam, alaihi salatu wassalam, alladhina matu wa lam yukhalifu ma alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam war rasulu alaihi salam anhum radin. Jadi jamaah ni maksudnya siapa? Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina matu wa lam yukhalifu ma alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina matu wa lam yukhalifu ma alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam war rasulu alaihi salam anhum radin. War rasulu alaihi salam anhum radin. Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina matu wa lam yukhalifu ma alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam war rasulu alaihi salam anhum radin. Dah selesai. Ini dipanggil apa? Wajah tasniyah lah. Okey, pertama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok pada apa yang dah disebutkan tadi, ada perkara yang kita akan faham. Pertama, ahli ni disebut sebagai al-ashab al-mulazimuna lisyai'. Orang yang melazimi satu benda. Orang yang melazimi Imam Syafi'i dipanggil ashabus Syafi'i. Faham? Ashabu Rasulillah SAW. Jadi orang yang mana berpegang teguh dengan akidah yang betul, maka dia bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni ialah dalam konteks apa? Dalam konteks akidah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah ni dia tidak diitlakkan kepada mazhab fiqh. Istilah ini adalah istilah yang dibentuk merujuk kepada pecahan aliran akidah. Sebab itu nanti kita akan terangkan. Ada orang mazhab fiqhnya betul, tapi mazhab akidahnya tak betul. Jadi perkataan ahlus sunnah wal jamaah ni, dia adalah satu laqab yang telah dibuat bagi merujuk kepada orang-orang yang berpegang kepada akidah yang betul. Faham? Okey. Maka sunnah itu maksudnya apa yang datang dari Nabi,
sama ada perbuatan Nabi, sama ada percakapan Nabi, dan sama ada apa? Sama ada takrir Nabi. Tetapi kan, sunnah yang dimaksudkan di sini, yang datang daripada Nabi ni mencakupi semua aspek. Faham? Mencakupi semua aspek. Yang tadilah 3 tu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan akidah. Kena faham ni. Sebab ada orang dia ni akidah betul, tapi segi amalan dia ni tak buat sunnah macam Nabi buat lah. Contoh, mungkin cara pakai dia ke, cara makan dia ke, tapi akidah dia betul. Maka orang ni ahli sunnah wal jamaah ke tak? Dia ni ahli sunnah wal jamaah. Sebab istilah ahli sunnah wal jamaah adalah kita tengok segi akidah dia. Sebab itu sunnah tadi kan didefinisikan sebagai semua benda yang datang dari Nabi. Jadi kalau kita maknakan dia seperti itu tanpa mentaksiskan, maka dia akan jadi orang yang mana dalam kehidupan dia semua perkara macam Nabi buat, baru boleh dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Segi istilah bukan begitu. Faham tak? Di sunnah yang dimaksudkan di sini ialah akidah dia sejajar dengan sunnah. Faham? Akidah dia sejajar macam Nabi ajar. Yang datang daripada Nabi ni termasuk Quran lah. Orang kata kenapa sunnah aja? Habis Quran? Itu soalan juga. Bila sebut Nabi ni, Quran pun Nabi bawa juga. Faham? Dan mana mungkin ditasawurkan akidah yang Nabi bawa tak sama dengan Quran bawa? Tak mungkin. Faham? Jadi bila disebut sunnah, dalam tu ada Quran. Faham tak? Dalam tu memang ada Quran. Jadi penjelasan tentang sunnah itu perlu difahami. Sebab itu sebenarnya ada tambahan daripada yang ditulis tadi. Dalam buku ni, sambungan daripada tadi kan, wa yatadammanu dzalika ma warada, tapi kita jadikan benda itu syarah lah. Jadi syarahan kepada perkara yang kedua tadi, yang dimaksudkan adalah perkara berkaitan dengan akidah. Sama ada akidah asliyah ataupun akidah far'iyah, furu' akidah, usul akidah. Kemudian jamaah ni sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi. Daripada sini ada orang tanya soalan, bila istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni timbul? Kita tak akan jumpa dalam hadis Nabi secara khusus lah perkataan tu. Ada satu lagi tafsiran yang lebih ringkas lagi, maksud ahli sunnah wal jamaah. Maksud setelah kita dapat secara rinci satu persatu, bila ditanya lah, siapa ahli sunnah wal jamaah? Humul ladhina nasaru as-sunnah al-mazkurah wattaba'ul jamaah. Faham? Humul ladhina nasaru as-sunnah al-madhkurah wattaba'u al-jamaah. Mereka yang bantu sunnah tu, yang mempertahankan akidah yang betul dan ikut sahabat, maka mereka ni ahli sunnah wal jamaah. Okey. Satu
ahli sunnah wal jamaah ni dia merujuk kepada orang. Ahli sunnah wal jamaah dia merujuk kepada orang. Orang yang menggendong akidah tu. Orang yang menggendong, mengangkat, membantu. Paling kurang dia beriktikad lah. Walaupun dia tak mengajar dan seumpamanya. Itu semua dipanggil ahli sunnah wal jamaah. So maksudnya ahli sunnah wal jamaah ni dia ada awam, dia ada ulama. Awam ni etikad je lah. Ulama lebih daripada tu, mengajar, mempertahankan, menolak yang batil. Tapi walhasilnya mereka dalam circle yang sama. Cuma mutafawitun fil maratib, berbeza-beza martabat dia. Awam martabat dia. Awam buat kerja dia, etikad kan. Ulama yang bukan mutakalimin, mungkin dia mengajar dia. Kalau mutakalimin dia mengajar, mempertahankan. Jadi semua itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila sebut perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah merujuk pada orang. Faham? Satu lagi perkataan yang digunakan adalah tariq ahli sunnah wal jamaah. Contohnya saya sebut kan, perkataan orang yang beragama Islam. Berbeza dengan agama Islam, betul tak? Orang beragama Islam dengan agama Islam, dua perkataan berbeza lah. Orang beragama Islam ni orang, merujuk pada orang. Agama Islam tu merujuk kepada agama yang dianuti oleh orang itu. Faham? Sama juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk kepada orang yang berpegang kepada satu akidah. Sekarang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu apa? Faham? Ini perkara kedua. Bila dah kita bahaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahaskan pula apa maksud, apakah dia konten, isi, ataupun akidah, ataupun tariq lah, manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka perkara yang kedua pada pagi ini adalah apakah dia tariqu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau nak disebut secara ringkas lah, secara ringkas, bila kita sudah mengetahui ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah, sebenarnya kita boleh buat jawapan bagi apakah dia tariq Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia sama je. Jadi tariq Ahli Sunnah wal Jamaah adalah ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram. Bas, ringkas je. Kalau tanya siapa tu Ahli Sunnah wal Jamaah? Oh, Ahli Sunnah wal Jamaah orang yang bantu sunnah Nabi, maksudnya akidah yang betul, manhaj yang betul, dan diikut sahabat dalam perkara ini. Faham? Jadi orang yang tolak sahabat awal-awal lagi, maka dia memang awal-awal terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syiah. Sedangkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tu sendiri kena ikut sahabat. Dia sendiri tolak sahabat, maka dia memang awal lagi tak ada dah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya Qadariyah, ada hadis dalam Miskat, walaupun sebahagian ulama kata hadis tu maudhu' lah, iaitu tentang Qadariyah. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Faham? Qadariyah adalah majusi ummah ini. Jadi apa dia tu? Faham tak? Jadi mereka ini adalah ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah. Dia bila ulama sebut ahli bid'ah ni, zaman dulu, dia maksudnya orang yang akidah tak betul. Bukan buat tahlil, baca Yasin. Tak ada. Mana ada ulama istilahkan ahlu bid'ah pada amal. Bid'ah ni biasanya diitlakkan kepada akidah. Faham? Akidah. Kalau dalam hadis kita belajar syarat perawi dia bukan ahli bid'ah, mubtadi'. Oh, perawi ni buat Yasin malam Jumaat ni. Tak ada. Memang itu bukan dimaksudkan. Bila disebut mubtadi', sama ada dia ni Rafidah ke, Mu'tazilah ke, itu yang dimaksudkan bila ulama jarah ta'dil kata perawi ni adalah ahli bid'ah.
Faham? Amal tak ada. Okey. Kembali. Tariq ahli sunnah wal jamaah adalah ringkas je. Ma alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Ringkas je kan? Ma, perkara yang di atasnya Nabi dan sahabat. Perkara yang di atasnya Nabi dan juga sahabat daripada perkara akidah, maka dia adalah tariq ahli sunnah wal jamaah ma'alaihi Nabi SAW wa ashabuhul kiram. Ringkas. Habis. Itu poin kedua. Ni kamu terus hafal je. Tak payah tunggu periksa hafal. Benda pendek-pendek je kan. Kemudian nombor 3, setelah kita tahu apakah ahli sunnah wal jamaah, apakah tariq ahli sunnah wal jamaah, yang ketiga, apakah penanda bahawasanya itu adalah akidah yang betul. Faham? Itu adalah akidah yang hak. Penanda dia, indikator dia panggil. Orang panggil indikator. Penanda, menunjukkan itu adalah yang hak. Ni soalan dia, apakah indikator untuk menunjukkan sesuatu itu adalah tariq ahli sunnah wal jamaah? Itu soalan dia. Kalau kita tengok benda tu, walaupun kita tak menyelam, dia sudah ada indikator bahawasanya itu adalah, bila ada indikator penunjuk itu, maka kita tahu ini hak, ini ahli sunnah wal jamaah. Faham? Jadi indikator dia adalah, ringkas je, ma alaihi as-sawadul a'zam. Bas. Ma alaihi as-sawadul a'zam fi kulli zaman. Tulis tambah lagi. Ma alaihi as-sawadul a'zam minal muslimin fi kulli zaman. Ma alaihi as-sawadul a'zam fi minal muslimin fi kulli zaman. Dia adalah merupakan akidah dan manhaj yang berpegang dengannya majoriti orang Islam di setiap zaman. Maka itu indikator benda tu betul. Faham? Maka ini definisi inilah. Jadi yang ni, indikator ni berdasarkan hadis. Alaikum bis sawadil a'zam. Sawadil a'zam ni perkataan daripada hadis. Ma alaihi as-sawadul a'zam. Faham? Ini antara hujah yang kita yang kita gunakan dalam mempertahankan Asy'ariyah. Okey, sekarang ni setelah kita tahu 3 perkara ni, maka kita tengok. Sebab itu indikator yang nombor 3 tu, contohnya, ada orang dia menolak bermazhab, tamadhub. Faham? Ni perbahasan tamadhub ni dia bukan masalah akidah lah. Tapi ada orang bawa benda tu jadi akidah. Dia orang ulama Mesir panggil Nabitah. Bukan Nobitah, tapi dekat-dekat. Nabitah ni yang jenis baru tunah baru tumbuh ni. Tunah baru tumbuh tapi belagak dengan pokok kelapa. Macam tu lah perumpamaan dia. Orang Nabitah. Faham? Oh, mulut lancang, mentikai ulama. Jadi tamazhub ni adalah satu fenomena yang berlaku 100 tahun kemudian ni. Bukan tamazhub, maksudnya menolak bermazhab. Dengan mengatakan bermazhab ini, jadi dia jadikan isu bermazhab ni sampai jadi macam isu akidah. Ambil pula ayat, perbuatan orang Yahudi menjadikan pendeta dia sebagai arbabam. Faham tak? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Guna ayat itu samakan dengan perbuatan
orang bermazhab ni seolah dia ambil Imam Syafi'i arbaban min dunillah. Nampak tak? Benda bukan akidah pun, tapi jadikan benda akidah supaya dia jadi batu loncatan untuk sesatkan orang. Itu dia punya sesatkan orang. Akidah tengok ni, mempertuhankan Imam Syafi'i. Auzubillah. Jadi antara hujah yang digunakan untuk mempertahankan perbuatan bermazhab itu as-sawadul a'zam. Cuba baca dari sejarah 1000 tahun umat Islam seluruh dunia, mereka semua bermazhab, ya. Diterima oleh ulama-ulama berkaliber perbuatan orang awam bermazhab. Maka itu sudah cukup menunjukkan benda itu adalah hak. Faham tak? Itu contoh bagaimana kita jadikan as-sawadul azam tu sebagai indikator. Sawadul azam ni maksudnya termasuk dalamnya ada ulama. Faham? Kalau majoriti tu orang awam je tak pakai. Maksudnya yang sawadul azam sekali dengan ulama dalam tu, beribu tahun, 1000 tahun, dalam keadaan orang bermazhab dan mereka redha. Itu menunjukkan tamazhub itu bukan benda bid'ah, benda tak betul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.